Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan melaksanakan tugasan pertama bagi kod khusus PKUK 3152 iaitu Inovasi Digital dalam PDP. Jadi, tugas yang pertamanya adalah pembentangan cadangan inovasi. Jadi, inovasi saya ingin cadangkan adalah modul belajar sumber tenaga. Okey, iaitu modul BEST singkatannya. Jadi, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wan Muhammad Hafiz bin Muhammad Jazmi, pelajar semester 5, Pengkhususan Pendidikan Khas Masalah Pendengaran. Dan inovasi yang saya bawa seperti yang saya sebut tadi adalah modul belajar sumber tenaga iaitu modul BEST. Okay, kita pergi pada pengenalan. Apakah inovasi? Okay, inovasi merupakan satu idea dalam menghasilkan produk atau kita mengubah sesuai dan menambah baik produk yang telah ada dengan idea-idea yang kreatif untuk meningkatkan kualiti, sama ada kualiti terhadap individu ataupun kualiti terhadap produktiviti organisasi. Dan idea ini merangkumi apa-apa sahaja perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja maupun pengenalan teknologi. Dan inovasi saya ini lebih kepada penguasaan modul yang sudah ada di pasaran, tapi saya mengubahnya kepada mesra individu pekat ataupun mesra kepada murid masalah pendengaran untuk meningkatkan kualiti mereka terhadap kefahaman mereka pada konsep sains yang mereka akan pelajari. Itu konsep sains yang saya pilih adalah konsep sains topik tenaga. Jadi siapakah individu pekat? Menurut MOS 2001, dia mendefinisikan bahawa pekat dan gangguan pendengaran bermaksud masalah pendengaran teruk yang memberi kesan kepada kanak-kanak cacat dalam memproses maklumat linguistik melalui pendengaran dengan atau tanpa penguat, iaitu penguat ABD ataupun cochlear implant, yang memberi kesan buruk terhadap pendidikan anak-anak ini secara prestasi yang optimum. Jadi, apa yang saya boleh simpulkan sini adalah individu pekat adalah mereka yang mempunyai kecacatan terhadap pendengaran yang menyebabkan mereka mengalami kesukaran terhadap pemprosesan linguistik yang menyebabkan mereka akan menerima kesan-kesan sesudah daripada masalah dalam memproses maklumat linguistik tersebut. Jadi, apakah kaitan individu pekat dengan sains ni? Okey. Secara awalnya mengikut Roald Michelson menyatakan bahawa kanak-kanak pekat ini sebenarnya mempunyai konsep dan fakta saintifik yang serupa dengan kanak-kanak tipikal. Tapi setelah mereka meningkat umur, mereka lebih suka memahami ayat-ayat ataupun memproses maklumat linguistik, menyebabkan mereka mempunyai pengalaman yang ke belakang daripada murid tipikal dan tidak boleh melakukan penakbulan saintifik kerana model mental ataupun mental model mereka ni tidak dapat diselaraskan untuk memahami dan mengintegrasi fakta sains baru yang mereka belajar. Walau bagaimanapun, terdapat cara untuk mengatasi masalah ini, iaitu pengajaran secara visual dan jurubahasa isyarat yang dapat membantu mengisi jurupengetahuan serta menggalakkan penggunaan maklumat yang sesuai dalam proses strategi dalam suasana bilik belajar. Okey, pengenalan kepada subjek fikir menyatakan bahawa kemahiran melapor ialah penggunaan pemikiran dan pertimbangan logik untuk memahami sesuatu atau idea. Pengalaman yang berkaitan apabila digabungkan dengan penakbulan dikatakan dapat meningkatkan pengekalan ingatan, kreativiti dan proses penyelesaian masalah. Seorang yang dapat berfikir secara kreatif adalah merupakan seorang penyelesaian masalah yang terbaik. Dasar berfikir ini boleh dikatakan berpukul secara rata, iaitu dasar ini dapat digunakan oleh murid tipikal, serta murid masalah pendengaran dan masalah penglihatan kerana mereka mempelajari satu kandungan PDP yang sama dan jadi maksudnya jadi kandungan yang diubah terhadap murid-murid masalah pendengaran dan masalah penglihatan. Okey, setelah saya menerangkan pengenalan itu, saya dapat senaraikan 3 masalah utama yang dihadapi oleh murid masalah pendengaran ini. Yang pertama adalah masalah konsep sains, iaitu murid masalah pendengaran ini mengalami kesukaran dalam memahami konsep sains abstrak kerana konsep sains abstrak ini mempunyai penerangan yang lebih panjang dan kompleks. Disebabkan oleh proses mereka mempunyai kesukaran dalam proses pemprosesan dalam memproses maklumat linguistik. Jadi mereka lebih suka memahami konsep sains bila diterangkan secara ayat yang kompleks. Yang kedua adalah
Masalah murid pendengaran ini adalah mereka sangat visual dan mereka memerlukan sumber ataupun sesi pengajaran pembelajaran yang memaksimalkan penggunaan diri visualnya mereka dalam memahami konsep sains secara menyeluruh. Masalah ketiga adalah penakulan saintifik, iaitu murid ini mempunyai masalah dalam menghasilkan ayat, iaitu menakul konsep sains secara saintifik, menghasilkan satu penakulan secara saintifik disebabkan oleh perprosesan linguistik yang mereka ada. Jadi objektif yang inovasi saya adalah, pertama adalah untuk membantah ataupun ingin untuk memperbaiki konsep sains mereka adalah untuk membantu meningkatkan kefahaman konsep sains dengan meringkaskan ayat ataupun disertakan jurubahasa serta isyarat-isyarat yang dapat membantu mereka memahami konsep sains tersebut. Yang kedua adalah modul ini merupakan satu sumber PDP tambahan secara digital tercederakan yang mesra murid masa pendengaran yang membantu murid serta guru-guru masa pendengaran dalam mempelajari konsep sains. Objektif ketiga adalah memberi garis panduan dalam menyediakan panduan dalam membantu murid melakukan penakulan saintifik yang baik. Maksudnya adalah dalam modul ini terdapat ciri-ciri yang mesra murid pendengaran, iaitu terdapat isyarat ataupun ruang-ruang dalam mereka menghasilkan ayat yang lebih teratur dan menakul secara saintifik. Jadi sasaran saya adalah terhadap murid masalah pendengaran tahun 5 kerana topik sumber tenaga ini merupakan topik dalam kandungan sains murid tahun 5. Dan kajian lepas terdapat banyak kajian menyatakan terhadap cara pengajaran dan pembelajaran murid masalah pendengaran terhadap sains. Yang pertama adalah kajian daripada J.F. Edru menyatakan bahawa untuk membantu murid ini dalam mempelajari sains secara optimal adalah menyediakan extra teaching material bagi mereka satu sumber yang ataupun material lebih banyak yang membantu mereka memahami konsep. Bagi kajian kedua adalah daripada Kim Pickles menyatakan bahawa jika arahan itu diinterpret atau diterjemahkan kepada bahasa yang lebih difahami oleh individu peka, iaitu bahasa isyarat atau ejaan jari, maka informasi itu lebih diserap banyak oleh murid tersebut kerana bahasa isyarat itu adalah bahasa mereka, itu yang mereka pelajari pada awalnya. Dan untuk kajian ketiga adalah setiap interaksi sains setiap arahan sains perlu disertakan dengan ilustrasi, membaca dan penulisan yang interaktif bagi meningkatkan pemikiran konstruktif murid dan proses pemikiran konstruktif murid memahami lagi konsep tersebut. Jadi kepentingan inovasi saya ini terbagi pada tiga, iaitu terhadap murid masalah pendengaran, terhadap guru pendengaran serta menjadi sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran. Kepentingan terhadap murid masalah pendengaran pertama adalah individu peka amat bergantung pada diri visual bagi membantu mereka dalam memperoleh maklumat sewaktu PDP. Namun mereka menempati silibus yang serupa dengan individu tipikal. Maka ataupun buku yang tersedia untuk murid masalah ataupun individu peka ini belajar tidak mesra kepada mereka kerana buku-buku tersebut diselaraskan dengan murid ataupun individu tipikal. Maka mereka lebih suka memahami konsep kerana tiada penterjemahan yang mencukupi untuk mereka memahami konsep tersebut. Maka inisiatif dalam menghasilkan sumber yang mesra individu peka bagi membantu mereka. Maka inisiatif dalam menghasilkan sumber yang lebih mesra individu peka ini amat diperlukan bagi membantu mereka memahami dengan lebih baik. Untuk kepentingan terhadap guru penyerahan solat, guru peka mengalami kesukaran dalam menterjemahkan sesuatu tema dan isyarat kerana buku-buku ataupun merupakan satu beban kerana buku-buku yang ada ataupun sumber-sumber isyarat yang ada di pasaran ataupun yang telah digunakan tu dia tak dia tak selaraskan ataupun dia tak disusulkan mengikut topik yang guru ingin ajar. So dia membebankan guru peka kerana tiada modul ataupun sumber PDP yang mesra individu peka bagi memudahkan sesi PDP kerana buku-buku tersebut dia terlalu
terlalu selaras kepada individu tipikal yang mereka boleh baca tapi individu pekat ni tak boleh baca. Macam tu. Jadi menghasilkan modul mesra individu pekat ni sangat membantu guru dalam suatu PDP. Walaupun hanya satu topik, tapi topik sesuatu yang impak yang besar lah untuk murid memahami konsep tersebut dengan lebih baik. Dan ni contoh-contoh buku teks, iaitu buku teks sains tahun 5 topik tenaga. Seperti yang anda lihat, terdapat ilustrasi namun tiada isyarat atau ejaan jari bagi membantu individu pekat ni membaca dengan lebih baik ataupun memahami konsep itu dengan lebih baik. Dan untuk muka surat kedua adalah ayat yang kompleks yang menyukarkan pemahaman individu pekat. Untuk individu pekat, satu ayat yang sangat ringkas untuk mereka memahami konsep sangat diperlukan oleh mereka. Maka jika buku-buku ni dia nak dia menyukarkan guru untuk menterjemahkan, dan murid pun tak boleh nak belajar sendiri, sebab kalau dia belajar sendiri pun dia tak faham. So dia sangat bergantung pada guru untuk mempelajari ni. Maka bila bergantung pada guru, mereka lebih ketinggalan daripada murid tipikal yang boleh membaca dan boleh belajar sendiri, dia boleh faham konsep itu sendiri. Itu yang menyebabkan mereka makin ke belakang. Jadi bentuk model belajar sumber tenaga ini terdapat dua bentuk, iaitu secara digital yang dibangunkan menggunakan PowerPoint dan secara cetakan iaitu mencetak slide yang dibangunkan menggunakan PowerPoint untuk menjadikan buku atau modul yang bertulis. Anggaran kos untuk modul belajar sumber tenaga ini adalah kosong kerana saya hanya menggunakan PowerPoint untuk membangunkan satu modul yang mesra pekat, dan untuk cetakan pula, jika cetakan itu akan dikira mengikut murid tersebut ataupun bilangan cetakan yang diperlukan. Jadi apa itu modul belajar sumber tenaga? Sebenarnya dia cetusan inspirasi daripada buku Problem Based Learning oleh Chip Berners yang mempunyai panduan lengkap untuk murid menerangkannya menguasai sesuatu konsep sains. Maka saya akan murnikan kepada lebih mesra individu pekat, iaitu mempunyai isyarat, ejaan jari, infografik, ayat mudah serta video jurubahasa. Ini perkara-perkara tersebut sangat membantu murid dalam memahami konsep kerana mereka lebih mereka lebih memahami isyarat kerana itu adalah bahasa mereka awal daripada mereka memahami ayat bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kerana mereka susah nak proseskan ayat linguistik tersebut. Okey, jadi dalam modul belajar sumber tenaga ini terdapat 4 aspek. Yang pertama, mengandungi isyarat dan ejaan jari bagi tema sains, mempunyai grafik yang menarik bagi memberi contoh yang visual kepada konsep sains, video jurubahasa bagi setiap isyarat yang dikenakan, dan ruang aktiviti yang mempunyai panduan dalam menjawab dengan baik. Semua perkara tersebut sangat penting dalam membantu murid masalah pendengaran ataupun individu pekat dalam memahami konsep ataupun konsep sains dengan lebih baik. Jadi ini merupakan DXKP Sains tahun 5 topik tenaga. Jadi kita ada sumber dan bentuk tenaga, dan tenaga yang boleh diperoleh dan tenaga tidak diperoleh. Dan modul base ini akan merangkumi semua DXK tersebut. Yang pertama adalah sumber tenaga dan bentuk tenaga. Terdapat jenis-jenis, contoh perubahan tenaga. Semua perkara tersebut akan disertakan dengan mesra individu pekat. Yang kedua adalah tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Sama juga terdapat jenis dan contoh. Dan yang ketiga adalah aktiviti, iaitu cara-cara menghasilkan ayat saintifik dan pemahaman konsep. Maksud pemahaman konsep ini adalah aktiviti pengukuhan dalam murid nak beri balik apa yang mereka telah belajar daripada modul tersebut. Okey, sebagai penutup, modul belajar sumber tenaga ini mempunyai amat dituntut bagi membantu individu pekat kerana mempunyai akses yang lebih kepada murid individu pekat dalam mempelajari sesuatu konsep. Individu pekat mempunyai cara berbeza dalam memahami konsep kerana penulisan bahasa awal mereka adalah bahasa isyarat. Itu yang saya ingin tengahkan, kerana mereka tak dibesarkan menggunakan bahasa Melayu, tapi mereka dibesarkan ataupun mereka menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa komunikasi, iaitu yang mereka faham pada awalnya. Dan penggunaan teknologi digital dan cetakan yang mesra individu pekat ini dapat meningkatkan pemahaman sesuatu konsep. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, modul belajar sumber tenaga ini merupakan satu modul yang mesra individu pekat. Maksud mesra individu pekat ni ada isyarat, dia sama je dengan buku teks ataupun buku-buku rujukan yang lain, tapi dia lebih mesra. Itu yang saya ingin ketengahkan, dan saya akan
menghasilkan kepada dua perkara, iaitu secara digital pertama, dan secara digital itu saya boleh buat secara cetakan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.